Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk sekian kalinya, berapa kali tak saya tak bilang, kita berada di dalam majlis ilmu yang di bawah kendalian saya. Sebelum ini banyak lain majlis ilmu ada sebelum saya ngajar sini. Sejak saya ngajar sini saya tak berapa kali dah. Syukur kita berada dalam majlis itu. Kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah Ta'ala, kita takkan berada di dalam masjid yang mulia ini. Kita mungkin berada di tempat lain, mungkin balik rumah. Kerana ada keadaan, ada menyebabkan kita tak dapat nak hadir dalam majlis ilmu. Dan hadir dalam majlis ilmu ini, hukumnya wajib. Jangan saja-saja kita tak nak, nanti Allah tak bagi rahmat kepada kita. Bila Allah tak datangkan rahmat untuk kita, bermakna kita tak layak masuk syurga. Kerana kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat kepada kita. Walaupun kita rajin beribadah, walaupun kita rajin sembahyang, walaupun kita rajin baca Quran, walaupun kita rajin selawat, walaupun kita rajin berzikir, kalau Allah tak bagi rahmat, jangan mimpi nak masuk syurga. Jangan balik orang nyanyi. Aku belum mati syurga mana lah kan ya. Jannatul Firdaus ke, Jannatul Na'im ke, Jannatul Ma'wa ke. Jangan perasan. Tahu perasan? SS. Apa SS? Syuk Slim.
merasakan diri itu layak masuk syurga. Malam ini saya nak cerita sikit. Ada seorang ahli ibadah sebelum zaman Nabi Musa lagi. Dia duduk dalam sebuah pulau. Dia seorang di dalam pulau tu. Oh, dia tak ada lain beribadat saja. Dosa tak ada buat apa dosa dia buat. Dia seorang dalam pulau tu. Nak ambil 2 ekor, mesti ada kedai ekor. Pulau ni dia seorang, memang ada kedai-kedai. Nak mengumpat ni saya manusia nak diumpat. Jadi tak ada dosa. Takkan nak mengumpat penyu, takkan nak mengumpat laut, takkan nak mengumpat matahari, takkan nak mengumpat apa namanya alam. Jadi tak ada dosa tak ada. 300 tahun dia duduk dalam pulau itu. Cukup 300 tahun dia pun mati. Bila mati ditimbang amalnya. Orang ayat ni, fa'amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Dapat syurga. Lalu dia pun layak masuk syurga. Allah pun perintah malaikat, wahai malaikat, pimpin hamba aku ini, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat aku. Ini kata Allah. Masukkan dia dalam syurga dengan rahmatku. Ketika itu action pula orang ni. Walaupun 300 tahun daripada action dia, sombong. Dia rasa dah layak masuk syurga. Tak dapat rahmat, mengapa? Apa dia? Ya Allah, aku tak siap masuk syurga dengan rahmat kamu. Punya orang menggajah itu. Aku tak siap masuk syurga dengan rahmat aku, dengan rahmat kamu. Aku nak masuk syurga dengan pahala ibadah aku. Aku rasa aku layak untuk masuk syurga. Aku semalam tak tinggal-tinggal. Zikir tak habis-habis. Sentiasa berselawat kepada kamu. 300 tahun aku dah beribadat kepada kamu. Aku rasa aku layak masuk syurga. Allah jawab, tengok. Betul ke kamu ni layak tak layak masuk syurga? Bolehkah ibadah kamu selama 300 tahun membayar nikmat yang telah aku bagi kepada kamu selama 300 tahun juga? Ditimbang nikmat Allah dengan ibadah dia selama 300 tahun. Pahala semayang, pahala zikir, pahala selawat, pahala baca Quran, pahala 300 tahunnya. Pahala sedekah, 300 tahunnya pahala. Timbang. Dalam satu daun timah, daun daging tau. Ada mana daun daging mamak tu. Ada dua jenis daun tu. Satu penimbang pahala, dan satu penimbang dosa. Ini boleh timbang. Pahala 300 tahun. Sebelah ini nikmat Allah. Bukan 300 tahun yang nikmat. Satu nikmat ada, itu pun sebelah mata. Pada satu daun yang lain. Sebelah mata dia bukannya dunia, kalau dua-dua lagi berat. Ini sebelah saja mata. Simak, bila timbang tengok berat lagi sebelah mata. Allah pun tumpah dia lah. Kamu tengok, ibadah kamu selama 300 tahun tak layak membayar walaupun sebelah mata yang aku bagi kepada kamu. Your worship for 300 years do not qualify you to go into paradise. Your 300 years of worship cannot pay for your half an eye. Sebelah mata dia, bukan dunia mata. Oleh kerana kamu tak layak masuk syurga, apa kata Allah? Kamu masuk dalam neraka. Wahai malaikat, heret orang ni masuk dalam neraka. Malaikat tak ngerti nak neraka dengan Allah. Lalu dia heret dah. Masa heret tu dia menjerit, ya Allah, ampunlah aku ya Allah. Jangan masuk aku dalam neraka ya Allah. Aku tak lalu nanggung neraka kamu, tak tahan aku. Ampunlah aku ya Allah. Lepaslah aku dari dosa ini. Masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmat Engkau. Baru minta nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Bila Allah datang ke rahmat, tak ada masuk syurga. Karena Allah itu sifatnya maha pengampun lagi maha mengasihani. Wallahu ghafurur rahim. Surah
Al-Baqarah ayat 218. Ya. Di ujung ayat Allah kata Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ada ayat dia masuk surga, tapi dia masuk surga bukan karena ibadah, dia masuk surga karena rahmat Allah. Allah bagi rahmat Allah yang masuk surga. Jadi kita kalau tidak rahmat Allah sentiasa berada dalam majlis ini. Walaupun kita tahu, walaupun kita pandai, walaupun kita teror, sentiasa berada dalam majlis ini. Badan kena air itu ada itu tidur apa? Duduk aja. Tapi itu menghabiskan diri dalam majlis ini. Jangan tua. Kalau tidak, Allah tak bagi rahmat pada dia. Kalau Allah tak bagi rahmat, jangan mimpi nak masuk syurga. Baik tuan-tuan dan saudara yang diulang tahun untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita dari kitab ni. Dalam kitab ni salah tauhid. Dah sampai kepada malam ini kita sampai kepada sifat-sifat yang bertakluk. Pada kitab buka muka surat 79. Kita kaya lah kita dengar itu. Ini apa? Sifat-sifat yang bertakluk. Tahu apa itu takluk? Ya Allah. Dengan kaum lain juga tak takluk. Takluk itu dia menguasai sesuatu yang lain daripada diri sendiri. Itu takluk. Macam Great Britain. Tahu negara yang namanya Great Britain. England salah satu negaranya. Nah. Selain dia memerintah Great Britain, dia juga memerintah Melaya. Ingat betul itu? Kita dijajahi oleh Britain. Kita tahu dia menakluki Melaya. Jepun ya. Sebelum selain dia memerintah Jepun, dia memerintah Melaya. Belanda, sebelum selain dia memerintah Belanda, dia memerintah Indonesia. Amerika, sebelum dia selain memerintah Amerika, dia juga memerintah Filipina. Jangan takluk, menakluki negara lain. Ini sifat untuk kita, menakluki sifat-sifat yang lain. Dia bukan terhad pada sifat itu saja. Sifat takluknya ada 6. Dengar lalu. Sifat yang mengandungi sifat takluknya ada 6. Yang pertama, qudrah. Yang kedua, iradah. Yang ketiga ilmu. Yang keempat sama. Yang kelima basar. Yang keenam kalam. 6 sifat. Semua sifat ma'ani. Ada satu sifat ma'ani tak masuk ni. Apa dah? Tahu? Kuih perdana malam ni. Tak ada satu sifat ma'ani tak ada sini. Sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. 7 tu. Yang tak masuk apa? Hayaun atau al-haya'u. Kalau ada dan un, al-haya'u atau hayaun atau al-haya'u. Kalau al-haya'u tak masuk. Dia itu bukan syarat, bukan dia sifat. Dia sifat mani tapi tak masuk dalam apa takluk. Dia tak ada takluk apa-apa. Ini dia menakluk benda lain. Dia kuasa. Bukan kuasa gitu aja. Apa kuasanya? Menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Yang lain dia berkuasa. Menjadikan manusia. Dia berkuasa atas manusia. Atau tidak menjadikan manusia. Itu qudrah. Menjadikan matahari atau tidak menjadikan matahari. Lain dari sifat lain dari dia. Dia menjadikan alamnya. Kita tak faham kan? Saya cakap Melayu kita tak pun ni. Kalau tak faham juga benar-benar kan? Jadi dia menakluki sifat-sifat yang lain daripada diri dia. Dia menjadikan sesuatu dan tidak menjadi. Kalau dia tak nak, tak lagi. Benda yang tak ada, tak ada. Kalau dia tak nak. Tenang sifat ya. Yang pertama, qudrah. Ada benda yang dijadikannya, dan ada benda yang tidak dijadikannya. Yang kedua, iradah, arti ketentuan. Apa yang ditentukan Allah telah berlaku. Dan apa yang berlaku di saya ni Allah menunjukkan. Apa yang berlaku di tentuan Allah menunjukkan itu iradah. Apa yang berlaku pada pembuat Allah menunjukkan itu iradah. Kemudian ilmu. Apa ilmu? Benda yang kita tahu. Selain daripada diri kita tahu benda lain.
Allah pun juga selain dia mengetahui dirinya, zatnya, sifatnya, afalnya, dia tahu juga ilmu yang lain. Yang harus dia tahu. Berapa lah daun keliling masjid ni semua dia tahu. Berapa pokok batang pokok keliling masjid ni semua dia tahu. Gunung keliling dekat apa tu yang terlampak sini tu, apa gunung semua dia tahu. Manusia ada berapa dalam alam ni semua dia tahu. Kendaraan ada berapa dalam dunia ni semua dia tahu. Ilmu Allah. Selain dia mengetahui dirinya sendiri, rupanya mana rupa. Keadaan dia macam mana, dia tahu lah tu. Dia tahu juga selain daripada diri itu, alam ni dia tahu. Itu namanya apa? Ilmu. Sama. Dia dengar. Apa yang dia dengar? Selain daripada diri dia lah. Diri dia dengar. Tapi selain diri dia dengar dia. Malahan daun yang gugur daripada tangkai itu didengar dia lakukan. Luruh daripada daun itu selai. Kata Allah dengar. Dan Allah tahu. Allah nampak. Itu dia pendengaran Allah. Sama selalu dengar. Lembu bunyi Allah dengar. Gajah bunyi Allah dengar. Harimau mengaum Allah dengar. Apa saja yang ada bunyi dalam dunia ini semua Allah dengar. Malahan hati kita detik-detik Allah dengar. Allah tahu apa yang terkandung dalam hati kita. Itu sama Allah kan, meliputi segala benda yang ada bunyi. Itu sama. Basar apa? Melihat. Allah tu melihat ada. Besar pun dia nampak, kecil pun dia nampak, terserlah pun dia nampak, tersembunyi pun dia nampak. Yang tersorok pun dia nampak, jauh pun dia nampak, dekat pun dia nampak. Semua dia nampak, tak ada benda yang dia tak nampak. Berbeza dengan kita. Kita nampak mana yang dekat ya. Dekat pun tak pernah nampak, lain pun tak nampak lain. Tulisan ni. Teka-teka dia. Orang yang baca kena ada tersalat. Tersalat kau nak terima. Baru kau nampak itu pun bukan itu nampak. Tersalat. Padahal saya tak nampak. Tapi Allah nampak. Kecil pun nampak. Kuman itu bukan lagi kecil. Hadui pun Allah nampak. COVID-19 Allah nampak. Bakteria Allah nampak. Virus Allah nampak. Apa saja yang Allah jadikan Allah nampak mereka. Itu pasal. Kalam berkata-kata. Allah pun berkata-kata. Kita pun berkata-kata. Allah pun berkata-kata juga. Malaikat berkata-kata. Jin berkata-kata. Binatang berkata-kata. Semua dia berkata-kata. Cuma Allah berkata-kata tidak memerlukan lidah. Tidak memerlukan mulut. Tidak memerlukan bibir. Dia cakap je. Tapi ada cakap. Dari dah kita baca dulu dah. Dah kita baca dulu. Soal lupa. Kalau saya pernah lupa. Allah nak apa dalilnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini gayanya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan berkata Allah Ta'ala kepada Musa dengan beberapa perkataan. Itu dalil Allah berkata-kata. Mustahil Allah itu tak kata-kata. Mustahil Allah itu bisu. Itu 6 ya. Sifat tanduk ada 6. Dengan tu apa? Yang pertama qudrah, yang kedua iradah, yang ketiga ilmun, yang keempat sama, yang kelima basar, yang keenam kalam. Ya. Itu sifat yang ada taruh. Hayat ada benda syarat. Hayat itu hidup, Allah itu hidup, dia benda syarat dia. Kenapa Allah berkuasa? Kerana Allah itu hidup. Faham ni? Mengapa Allah itu melihat? Kerana Allah itu hidup. Mengapa Allah itu mendengar? Kerana Allah itu hidup. Mengapa Allah itu mengetahui? Kerana dia hidup. Itu jadi syarat kan? Dia bukan sifat takluk tak ada. Dia jadi syarat. Syarat bagi sifat takluk itu berfungsi. Syarat bagi 6 sifat yang berfungsi, Allah itu hidup. Kalau Allah mati, Allah mana orang mati? Mana ada mati? Kalau ini cerita nak bagi faham saja. Kalau Allah mati, nampak ke tak? Kalau Allah tak hidup, nampak ke tak?
Kalau Allah tak hidup, dengar ke tak? Kalau Allah tak hidup, boleh bercakap-cakap? Kalau Allah tak hidup, ada kuasa ke? Itu kerana Allah itu hidup sebabnya, maka dia ada sifat qudrah, ada sifat iradah, ada sifat apa? Ilmu, ada sifat sama, ada sifat asal, dan ada sifat kalam ya. Kerana dia hidup syarat. Dia bukan sifat ma'ani ya. Bukan sifat ma'ani juga ma'ani, tapi bukan sifat makhluk. Baik, itu penerangan dari saya. Dari kitabnya apa? Kerana sifat-sifat yang tersebut itu selain daripada berdirinya pada zat, semua sifat itu berdiri pada zat. Zat itu zat Allah. Bukan zat protein, vitamin, karbohidrat, itu zat makan. Zat protein diri Allah tu. Berdiri pada zat, itu zat Allah. Dia melampau kepada yang lain. Selain untuk dari dia, ada perkara benda lain yang dia berkuasa. Macam kudrah, apa kuasanya? Menjadi atau tidak menjadikan. Yang jadi itu benda lain. Yang tidak jadi itu benda lain. Dia menjadi atau tidak menjadikan. Itu kuasa. Iradah juga. Apa yang ditentukannya? Malam ni. Ditentukannya saya, ditentukan tuan-tuan, ditentukan perempuan, jadi perempuan. Itu ketentuan yang berlaku. Selain berdiri dia. Itu ya, iradah. Ilmu apa yang dia tahu selain berdiri dia tahu juga benda lain daripada dia. Dia tahu alam ni, dia tahu pokok, dia tahu bintang, dia tahu langit, dia tahu ikan, dia tahu laut, dia tahu kuman, dia tahu serangga, semua dia tahu ya. Bohong dia tahu lah. Ilmu. Kemudian pasal apa yang dilihatnya? Apa saja. Asal benda saja dia nampak lah. Kuman dia nampak, pokok dia nampak, binatang dia nampak, manusia dia nampak, malaikat dia nampak. Kita banyak yang tak nampak. Manusia nampak lah, tapi malaikat tak nampak, kuman tak nampak, binatang-binatang yang di luar dalam hutan tak nampak, yang panjang yang di luar nampak lah, kambing nampak lah, ayam nampak lah, inci nampak lah, yang lain tak nampak. Tapi Allah cuma nampak. Itu pasal itu kalam. Allah itu berkata-kata. Quran itu kata-kata Allah tu. Apa sahaja dalam Quran itu ada merupakan perkataan dari Allah. Kalam Allah. Begitulah ya. Namanya taruh ya. Ada pun sifat hayat, maka ia tiada bertakluk. Hayat itu hidup. Dia bukan menjadi syarat dia bukan takluk pada apa-apa, tak ada. Dia hidup. Untuk dalam hidup juga. Allah tu keadaannya hidup. Bila hidup jadi syarat. Baru bila hidup dia boleh melihat. Bila hidup dia boleh mendengar. Bila hidup dia mengetahui. Bila hidup dia berkata-kata dan sebagainya. Syarat. Macam kita juga. Ada nama baru boleh nampak. Ada nama baru boleh cakap-cakap. Ada nama baru boleh gerak. Ada nama baru boleh makan. Itu syaratnya, syarat dari nama. Allah itu juga. Allah hidup bukan dengan nyawa. Dia tak memerlukan nyawa. Menguala tahu. Allah hidup tidak perlu pada nyawa. Nyawa itu Allah ciptakan bagi pada manusia. Maka hiduplah manusia. Faham ke ni? Nyawa itu Allah cipta bagi pada binatang. Maka hiduplah binatang. Nyawa itu Allah cipta bagi pada malaikat. Dan bagi hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada burung, hiduplah burung. Allah cipta nyawa bagi pada serangga, hiduplah serangga. Allah cipta nyawa bagi pada ikan, hiduplah ikan. Itu Allah cipta ya. Allah tak perlukan nyawa. Allah hidupkan dengan nyawa. Allah hidup dengan sifat Al-Hayyu. Ini sifatnya hidup. Itu Allah tak ada mati-mati. Yang lain itu semua mati. Kami yang lain hidup dengan nyawa. Malaikat maut pun akhirnya mati. Lalu malaikat maut nyawa. Ujiannya apa? Mencabut nyawa. Cuma kemat. Ujiannya mencabut nyawa. Semua cabutnya. Nyawa malaikat dicabutnya. Nyawa Jibril dicabutnya. Nyawa Mikail dicabutnya. Nyawa Israfil dicabutnya. Semua cabutnya. Cuma malaikat. Binatang pun cabut juga. Nyawa rimau dicabutnya. Nyawa gajah dicabutnya. Nyawa ular dicabutnya. Nyawa kera dicabutnya. Nyawa rotung dicabutnya. Cuma dalam dah. Ikan pun cabutnya. Nyawa ikan cabutnya.
Yang ikan bau dicabutnya, yang ikan geli dicabutnya, yang ikan lapar dicabutnya, yang ikan lepas dicabut, apa saja ikan-ikan semua cabutnya. Akhirnya habis semua mati. Ikan mati, binatang mati, malaikat mati, burung mati, pokok mati, manusia mati. Nah, dia aja seorang tak mati. Allah memang tak mati pun kerana Allah pandai. Allah tak perlukan nyawa. Lalu Allah tanya, siapa lagi yang belum mati wahai malaikat maut? Apa jawab malaikat maut? Yang belum mati hanya saya dan Allah lah. Nah, saya belum mati, Allah lah. Memang tak mati apa? Lalu Allah tanya lagi, kamu tak pernah dengar kajian aku yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Dia malaikat maut tak jawab. Kenapa? Karena ini dia tahu, ini merupakan perintah Allah supaya dia cabut nyawanya sendiri. Dia tahu, maka dia mencabutkan nyawanya sendiri. Tapi nak ngalakan? Nah, tak ada nyawa tu. Punya sakit menjerit je tau. Aduh. Kalau aku tahu macam ni sakitnya cabut nyawa, tak kesiu mak kau dia cabut nyawa. Tengok. Oh punya mereka mati orang mengajar. Maka matilah malaikat maut. Ini Allah yang tak mati-mati. Kerana Allah ni bukan dia jawab. Apa nak sebut tak ada. Nah, dia tak perlu nyawa. Dia hidup dengan tanpa memerlukan nyawa. Allah tinggal. Lain nanti mati lagi. Malaikat maut dia mati. Nah, tenang alam ni seketika. Nah, angin tak bergerak lagi. Laut tidak bergelora lagi. Apa saja tenang saja. Nah, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Lepas itu baru Allah hidupkan semula manusia dan jin dan keren yang hidup kembali. Yang mati dia hidup kembali. Allah kata dalam Quran tu, "Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Allah. Kemudian kamu itu selepas ini akan menjadi mayat-mayat belaka. Semua orang akan mati. Tak ada yang tak mati. Tapi tak mati yang kenangan. Dari langkah kampung mana tak orang nak ngampung mana orang tak mati. Mati belaka. Kemudian sudah mati itu, kamu akan dihidupkan kembali. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian di hari kiamat besok kamu akan dihidupkan semula. Itu dia. Ada hidup balik tu. Dia hidup mana? Dalam kubur, dia hidup bangkit dalam kubur. Semua lagi hidup balik. Itulah hidup balik. Napoleon Bonaparte hidup balik. Bagaimana? Maharata Hirohito hidup balik. Sofia Loren hidup balik. Tak ada yang bukan Loren. Marilyn Monroe hidup balik. Salih Kamil hidup balik. P. Ramlee hidup balik. Ibrahim Kendi hidup balik. Semua bangun pakai. George Bush hidup balik, Benjamin Netanyahu hidup balik, Ariel Sharon hidup balik, semua sekali. Nah, bila dah hidup, semuanya akan dihalau oleh mereka dalam kubur sampai kepada masyarakat. Itu kita bermasalah contohnya. Baik, tengok lagi. Nah, karena sifat-sifat yang tersebut itu selain daripada berdirinya pada zat, ia melampaui pada yang lain. Tidak kudrah. Selain apa kudrah? Menjadikan atau tidak menjadikan. Iradah kita menentukan apa saja ditentukannya. Iradah. Selain bersifat dia iradah, tapi menentukan benda yang lain. Bicara dia melampaui kepada yang lain. Macam tadi saya kata tu ya. Macam Malaysia atau Melayu dulu. Dijajah oleh Great Britain. Great Britain itu selain dia memerintah Great Britain, negara dia memang dia memerintah juga. Selain itu dia memerintah Melaya. Dia juga memerintah Afrika Selatan. Dia juga memerintah Uganda. Dia juga memerintah Tanganyika. Negara Afrika mana diperintahnya. Itu nama lalu menakluki. Jepun pun juga. Mula-mula dia memerintah Jepun. Sudah memerintah Jepun dia menakluki Malaysia. Menakluki China. Menakluki Hong Kong dan semuanya. Dia takluki Jepun. Itu nama takluk. Sifat takluk. Selain berdiri dia tak boleh benda lain. Dia melampau kepada yang lain.
ada pun sifat hayat, maka dia tiada bertakluk. Dia tak ada apa, kalau dia hidup saja, dia syarat dia. Kerana hayat tidak melampaui ke lain benda-benda lain, tidak melampaui ke lain dari berdiri pada zat, hingga hanya ia menjadi syarat pada akal, pada akal menerima. Dia sebagai syarat dia. Syarat bagi sifat ma'ani. Dia syarat berfungsi sifat ma'ani itu kerana Allah itu hidup. Mengapa Allah melihat? Kerana Allah hidup. Mengapa Allah mendengar? Kerana Allah hidup. Mengapa Allah mengetahui? Kerana Allah hidup. Mengapa Allah berkata-kata? Kerana Allah hidup. Dan sebagainya. Ini syarat dia. Syarat hidup. Dia kecil juga lah. Mengapa boleh jalan dalam rumah kemari itu? Mengapa contoh boleh jalan dalam rumah kemari? Kerana hidup. Orang mati tak boleh jalan pun. Di rumah itu. Itu sebabnya orang mati. Ya. Dekat ke? Dekat ni. Saya lalu begitu dah ada orang tak siapa meninggal itu tahu. 2 hari sudah. Ada orang meninggal. Ada tak? 2 hari itu 3 hari sudah. Tak ada lah. Begitulah ya. Kemudian makna takluk. Makna takluk itu sifat itu menuntut serta melazimkan perkara yang lain yang bertambah atas berdirinya pada zat. Sifat itu memang berdiri pada zat, selain itu dia ada kuasa lain. Itu takluk. Dia ada kudrah, dia ada iradah, dia ada ilmu, ada hayy, ada sama, ada basar, ada kalam. Hayun syarat dia. Jadi ada berdiri pada zat tu dia ada kuasa lain. Ada tugas bukan tugas. So Allah mana ada tugas. Ada perkara lain yang dilakukannya olehnya. Umpama sifat kudrat itu ia menuntut akan perkara yang lain. Allah tu sifatnya kudrat. Kudrat tu dia berkuasa. Apa yang berkuasa? Menjadikan atau tidak menjadikan. Maka dia jadikan alam. Berkuasa dan menjadikan alam. Maka adalah matahari, adalah bulan, adalah gunung, adalah laut, adalah pokok, adalah manusia. Itu alam ya. Allah yang menjadikan. Mana tahu? Allah khabar Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Langit Allah menjadikan, bumi pun Allah menjadikannya. Dan barang antara dua itu apa? Ada bumi ada apa? Antara bumi dan langit. Manusia Allah menjadikannya. Binatang Allah menjadikannya. Pokok Allah menjadikannya. Gunung Allah menjadikannya. Laut Allah menjadikannya. Itu kuasa Allah. Itu kuasa itu ada benda yang dijadikannya. Bukan dia menjadikan diri sendiri. Dia menjadikan benda yang lain. Dia berkuasa di atas benda lain. Itu namanya kudrah atau taruh. Bertambah atas berdirinya pada zat. Umpama sifat kudrat itu menuntut akan perkara yang lain, yaitu menjadikan mungkin itu benda itu boleh ada boleh tak ada. Kita kena mungkin lah. Boleh ada boleh tak ada. Itu nama mungkin. Manusia mungkin, sebenarnya Allah semua mungkin betul. Binatang mungkin, manusia mungkin, malaikat mungkin, boleh ada boleh tak ada. Itu mungkin dia menjadikan mungkin. Atau mengadamkan. Mengadam tapi mentiadakan. Allah tak nak lagi kita, tak ada. Atau Allah tak lagi kita, mati kan kita. Itu mengadam boleh. Menulak ada pun tak ada. Baru tu betul lah. Baru tu mula-mula tak ada, kemudian ada. Kemudian tak ada balik. Itu nama baru. Mula-mula tak ada. Dia kecil ni dulu tak ada. Sekarang ada. Orang tak lama lagi akan cek dia balik. Itu nama baru. Itulah mengadamkan. Mengadamkan dia. Kemudian daripada dia berdiri dengan zat. Dan makna mungkin, seperti mungkin, iaitu perkara yang harus adanya dan tiada. Itu mungkin. Macam matahari lain dunia ada. Itu mungkin. Kalau Allah nak jadi matahari jadi satu boleh tak? Tuan-tuan, kalau Allah nak jadikan matahari jadi satu boleh tak boleh? Boleh. Tapi tak ada. Allah nak jadikan. Tak ada. Macam malam ni, bulan. Allah nak jadikan bulan. Ini bulan ada. Boleh tak?
boleh Allah berkuasa untuk menjadikan. Tapi Allah tak nak jadi tak ada. Bulan tu itu aja yang dia berlaku. Dia tak bangga. Itu namanya mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Allah nak jadi kerja tu mungkin. Kerja ni boleh ada, boleh tak ada. Sekarang ada. Tak lama lagi kerja ada. Mana Ibrahim? Dah Adam. Ada. Begitulah. Sama saya ni. Konten-konten tinggal seorang ada. Yang lain pun tak ada dah. Adik-adik tak ada. Adik dah tak ada. Abang dah tak ada. Kakak dah tak ada. Mak dah tak ada. Bapak dah tak ada. Sepupu pun seorang tak ada. Yang ada anak-anak saudara. Tinggal saya seorang ketemu konten. Isteri pun dah tak ada. Tinggal seorang je. Balik kau makan seorang je. Nengok tiang, nengok dinding, nengok katil, nengok dapur je tengok. Lain tak ada dah. Anak-anak pun tak ada sama dah. Kenapa itu mungkin semuanya. Ketentuan dari Allah Ta'ala. Cari seorang. Ya? Cari seorang. Cari seorang. Cari pun tak cari. Tapi sama tak siap. Mungkin lah. Tak siap sebenarnya. Tu yang kanut. Jalan mereka belan. Zon nak kahwin apa? Udah ketuk-ketuk. Apa yang kahwin ambil lot? Tim sama tu siap. Nampak? Baik. Tengok. Belum satu-satu ni baru umum lah ya. Dan mana mungkin itu iaitu perkara yang harus adanya dan tiada. Yang boleh berubah-ubah. Kita ni ubah-ubah. Tapi tak ubah ke dengan? Daripada jadi sampai mati. Ada ubah tak? Tuan-tuan, ada ubah ke tak kita ni? Berubah. Saya ni, mula jadi apa? Mula kanak-kanak, mula jadi bayi. Betul? Kanak-kanak. Betul? Budak-budak. Betul? Remaja. Betul? Dewasa. Betul? Gila-gila. Tu berubah. Dulu kuat. Gila-gila lemah. Dulu saya tahu jogging 4 batu sehari tahu setiap hari. Dari zaman lagi jaya tu sampai ke ferry. Sungai Ketia tahu mana ferry yang itu suruh main. Itu balik belakang. Bila hari itu saya akan jogging berjalan 4 langkah berenang. Dia berubah-ubah. Dulu kuat dia lemah. Dulu badan sehat bila hari. Dah kelihatan, dah kelihatan kuat, dah lebih kecil. Itu berubah-ubah. Tuan-tuan pun betul ya? Terkenal, banyak yang terkenal kita ni. Tapi kemudian lain orang yang sana lain pun. Macam tu lain, dulu lain. Imam tu ni, kami ramai kenal tau. Cakap Syukri tu, ramai. Biasa dengan dia. Dulu tak ada punya gemuk, ni dah pada reform. Dah beramai tak ada. Dulu kuih je. Orang cakap manusia cerita lah, orang cakap dia kenal. Berubah-ubah. Mereka semua kita yang berubah, itu mungkin namanya. Mungkin tu dia berubah-ubah. Tidak tetap dalam keadaan begitu juga ya. Dan termasuk pada mungkin itu perkara mustahil. Mustahil Arabi, mustahil yang datang. Arabi itu yang mendatang. Bukan mustahil hakiki ya, mustahil Arabi. Dia mendatang. Oleh iradat Tuhan, ketentuan Tuhan. Itu jadi mustahil jadi betul. Jadi kita lelaki, mustahil jadi perempuan. Dia mendatang. Kalau Allah nak jadi perempuan, boleh tak? Boleh. Tapi Allah tak lagi kita perempuan. Cuma saya. Macam saya ni. Udah lemah. Arab ni ke? Arab dia lemah tu. Boleh kuat tak? Boleh kuat tak kalau orang nak pakai? Boleh. Tapi mustahil Arab ni. Kita tahu saya udah lemah. Tak boleh jalan. Tak boleh berambat. Tak boleh lari. Tak boleh main bola lagi. Tak boleh main badminton dulu lagi. Apa tak boleh lah? Mustahil dan saya boleh berambat balik.
Itu masalah Arabnya, bukan masalah hakiki. Hakiki itu ketentuan dari Allah. Itu masalah Arabnya. Berubah tu. Kemudian dia, manggilnya menerima, hendaklah dijadikan maka wajib ia menerima jadi. Dan mungkin ada ditakluk iradah. Tidak hendak dijadikan, maka kalau Allah Ta'ala menjadikan, tak dijadikan, maka iaitu mustahil dia menerima jadi. Kalau Allah Ta'ala menjadikan, mustahil jadi. Sebelum seorang masuk membahaskan perkara takluk ini, hendaklah ia mengetahui bahawa tiap-tiap takluk yang bertakluk itu mesti ada 3 perkara. Yang pertama takluk apa? Tempat takluk itu tempat apa? Diri itu takluk untuk apa? Yang kedua bahagian takluk. Yang ketiga kelakuan takluk itu. Itu tutupnya untuk malam ini. Dah bunyi dah. Akan datang cerita takluk berat. Mula membahaskan satu-satu takluk itu. 6 takluk itu ya. Sifat takluk itu 6. Qudrah, iradah, ilmun, sama, basar, kalam. Apa ini? Qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Yang tadi apa? Yang tadi ayat. Kalau tak terus Allah. Berapa? Sekian dulu untuk kali ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak makan? Belum nak berakhir, sudah ada. Ada makan? Setuju lagi lah. Setuju. Alhamdulillah. Setuju lagi.